Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan perkara yang ke-16 atau tajuk yang ke-16, iaitu sikap pertengahan para ahli Al-Quran. Orang yang sentiasa baca Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran, dia akan terdidik dengan cara Quran itu, sehingga dia ni jadi sederhana dalam tindakan dia. Itu tajuk yang kita telah bincang sebahagiannya. Cuma pada malam ini sambungan pada muka surat 120 tu, perenggan yang paling bawah tu. Abu Ubaid bin Qasim bin Sallam rahimahullah berkata ketika menjelaskan makna hadis Abu Musa terdahulu, hak di atas itulah. Hadis inna min ijlalillah ikrama dzsyaibatil muslim wa hamilil Quran ghairil ghali fih walal jafi an wa dhis sultanil muqsit. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal adalah dengan memuliakan orang Islam yang telah tua. Beruban ni makna orang tua, kita hormat walaupun dia tidak ahlul bait pun, walaupun dia tidak keluarga Rasulullah pun, dia orang Islam, kita hormat. Itu sikap orang Islam. Mana kalau dia tu betul-betul ahlul bait, lagilah kita muliakan. Itu sifat orang Islam, ya? Dan juga pengembang Al-Quran, yang berkhidmat kepada Al-Quran, yang tidak melampau dan tidak pula melalaikan, tidak pula mengabaikan. Itu maksudnya bainal ifra' wat tafriq itu. Dan juga para pemerintah yang adil. Ni semua ni kena hormat. Kena hormat. Baik. Jadi kata Abu Ubaid, dia cuba nak hurailah apa maksud orang yang terlibat dengan Quran ni. Ada yang melampau dan ada juga yang mengabaikan Al-Quran. Jadi kata Abu Ubaid bin Qasim bin Sallam, dia kata yang dimaksudkan orang yang melampau itu, yang ni berlebih-lebihan itu, adalah orang yang keterlaluan. Kononnya nak ikut Quran lah, tapi keterlaluan hingga menjadikannya mengkafirkan manusia, seperti puak Khawarij. Sebab puak dia ni Nabi sebut bab baca Quran agak habis dia tak boleh lawan kita. Tapi Nabi kata wala yunajizu hanajirhum, tapi Quran dia baca tu la yunajizu hanajirhum, tak lepas setakat ni saja, tak masuk ke dalam hati. Mulut baca dia masuk, tapi setakat ni, tidak meresap masuk ke dalam lubuk hati. Maknanya Quran yang dia baca tu sebenarnya tidak membentuk peribadi. Salah satu sebabnya, mudahlah Hana sebut secara ringkas, sebabnya dia tafsir Quran tidak berpandu kepada tafsir sahabat. Baca Quran jangan kira lah dia ni pokok Khawarij ni, tetapi perangai dia tu memang ekstrim, melampau. Jadi kata Abu Ubaid lagi, manakala orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang yang menyia-nyiakan hukum-hukum Al-Quran dan meremehkan. Batas itu maknanya hukum dan meremehkan. Sehubungan dengan makna ini dinukil dari perkataan Khalifah Ar-Rashid yang keempat, iaitu Sayyidina Ali. Apa pandangan Sayyidina Ali pula bin Abi Talib radhiyallahu an? Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Allah berada di antara melampau. Sesungguhnya agama Allah ini, dia berada di antara melampau dan juga menyia-nyiakan. Mana di tengah itulah agama Islam kita.
Nabi kata khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, tidak melampau dan tidak juga menyia-nyiakan. Maka hendaklah kamu mengambil titik pertengahan, yakni meletakkan posisi kamu di awsat pertengahan itu. Kerana di sanalah orang-orang yang mengurung, mana orang yang menyia-nyia ataupun mengabaikan Al-Quran, dia akan menyusul pergi ke tengah tu juga. Dan orang-orang yang melampau pun dia akan undur ke bahagian tengah tu juga. Seolah-olah ibaratnya dua tebing lah. Hak ni, satu tebing ni golongan yang menyia-nyiakan Al-Quran. Satu tebing lagi yang melampau seperti Khawarij, dengan Quran dia jadi sesat. Hak Nabi naknya ada tengah. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Jadi sebenarnya kata-kata Sayyidina Ali ni adalah sangat bagus dalam memahami hadis Abu Musa tadi. Ini sangat bagus dan mengandungi faedah yang sangat berguna untuk kita. Seorang pakar bahasa yang bernama Tha'lab, Al-Tha'lab, masyhurlah dia ni dari sudut kehebatan kebahasaan dia. Apa dia kata? Dia kata tidak diriwayatkan berkenaan dengan sikap pertengahan yang lebih bagus daripada ucapan Sayyidina Ali. Inilah makna yang dikatakan awsa' tu yang sangat bagus. Pemahaman Sayyidina Ali hak dia sebut. Sebab itulah kalau kita baca tentang buku, sebab dia ada buku khusus tentang kepintaran Sayyidina Ali. Cerdik Sayyidina Ali ni. Kalau kita baca tu kita kagumlah, banyak sungguh dia punya pandangan-pandangan dia tu Sayyidina Ali ni. Yang dia anggap sebagai pujangga lah juga ni. Mutiara kata dia tu Sayyidina Ali ni. Jadi yang dimaksudkan oleh Tha'lab ni mana kata-kata Sayyidina Ali hak sani lah. Dia gambarkan seolah seperti satu sungai, ada dua tebing. Satu tebing ni puak-puak lalai terhadap Quran, tidak beri keutamaan pada Quran, tidak layak Quran seperti yang sepatutnya. Duduk satu tepi tebing itu. Satu tepi lagi, tebing yang satu lagi adalah golongan yang melampau, ghali. Jadi hak naknya apa di tengah? Kalau kira air pohon di tepi ni tidak sebersih air di tengah. Yang di tengah ni lebih bersih. Jadi orang yang mengabaikan Quran pun dia akan pergi ke tengah juga nak dapat kebaikan. Mana kalau dia bertaubatlah. Begitu juga yang melampau yang berada di satu tebing sebelah dia akan pergi ke tengah juga. Tengah itulah yang disebut khairul umur itu. Sangat menarik dia kata-kata Sayyidina Ali. Ini pandangan seorang tokoh Tha'lab. Sesungguhnya syaitan sangat gairah, ahras. Ambisi itu mana ahras? Mana sangat gairah, sangat inginkan untuk memesongkan seseorang Muslim daripada amalan yang tetap itu. Dia syaitan ni, dia suruh kita buat tetap tapi hak salah. Itu maknanya. Dan syaitan ni dia akan berusaha untuk menjauhkan orang Islam daripada jalan yang lurus, yang benar. Sama ada pemesongan itu berlaku dengan cara berlebih-lebihan dalam agama atau sangat mengurangkan dalam agama, yakni mengabaikan agama. Tadilah bainal ifrat wat tafriq itu. Jadi musuh Allah itu yakni syaitan, dia tidak peduli manakah antara kedua tu yang dia boleh buat. Dia tak kira, asalkan jangan ikut Nabi ya. Meremehkan Al-Quran pun boleh juga, ataupun baca Quran sampai perekat melampau seperti Khawarij, tak apa juga, asal jangan serupa dengan Nabi. Itu maksud dia di sini. Jadi sebahagian ulama salaf berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara melainkan syaitan memiliki dua godaan. Jadi setiap arahan Allah yang orang Islam kena buat, syaitan akan goda dalam dua target. Target pertama, sama ada dia ajak supaya seseorang itu tidak amal, ataupun kalau amal pun meremehkan atau mengabaikan, dan ataupun dia ajak seseorang itu buat tu lebih daripada Allah suruh. Dia panggil melampau. Tu lebih Allah suruh. Mana lebih daripada Nabi lah. Sebab tu Nabi dia tak bui, jangan buat lebih daripada aku. Hak aku tu paling baik lah. Sehingga melampaui batas dan berlebih-lebihan.
Dan syaitan tak peduli asalkan dia boleh dua ni, tak apa. Kalau tak lihat ni, hak ni. Ya pastinya jangan ikut apa yang Nabi buat. Nabi baca Quran setakat ni, Nabi semaya setakat ni. Oh, nak semaya setengah-setengah orang hebat tu, dia nampak syaitan dia boleh kena pasti. Maknanya dia buat kajian dah ni. Syaitan buat kajian dah ni. Orang ni nampak sungguh nak. Kita bui lagi biar dia semangat. Akhir sekali tak tidur malam baca Quran. Tengok habis segala kepentingan lain. Terabal habis tanggungjawab lain. Hak Tuhan suruh juga. Nampak molek. Malah tak tidur maya. Kan ada ke sahabat Nabi, salah satu rahtin tu. Nah, hadis salah satu rahtin tu. Pergi jumpa isteri Nabi, hak ni nekak bila disebut cerita tentang Nabi, ibadat Nabi di rumah ni, kata dia tak si tidur malam. Kan molek tu. Ni maksudnya. Jadi bagi sahabat yang kuat ibadat ni, seolah dia cuba timbulkan. Hampir-hampir dia nak tersalah sahabat tu. Dia Nabi dalam setengah riwayat esok kan Nabi pergi cari. Mu kau pergi rumah aku ayat gini-gini. Nabi pergi cari. Maknanya perkara ni serius. Bukan perkara kecil. Dan syaitan tak pedulilah hak mana hak dia boleh, sama ada mengurangkan atau buat dia jadi melampau. Tak apa, asal kat mana-mana pun boleh. Dia akan berpuas hati. Asalkan jangan ikut sunnah Rasulullah dengan cara yang tepat. Itu target syaitan. Musuh Allah, syaitan ini, dia memiliki muslihat yang sangat mengagumkan dan tipu daya yang sangat pelik. Sebab apa? Pengalaman lama. Kan Nabi kata dia mesyuarat anak hari. Mesyuarat pula tengah laut tu. Bukan sekadar di Pulau Langkawi dak, tengah laut tu. Maknanya semangat luar biasa. Itu maksud dia nya. Baik. Jadi kena ingat tu. Kena ingat semua tu. Sebab itulah kita disyariatkan, sebab tu dalam agama kita, bila nak buat ibadat, kata kunci dia ni kena tahu Nabi buat macam mana. Niat tu orang tak salah. Bagi asas dah tu. Kena tahu Nabi buat macam mana. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata kena tahu ni salah satu maklumat kena tahu. Orang panggil maklumat ni sebesar mana dalam amalan. Ada setengah tu maklumat tu besar sungguh, kena buat semua. Ada setengah tu maklumat tu sekali-sekala. Maknanya hak tu sebab tu dia ada istilahkan sunat muakkad, hak wajib, hak sunat biasa, hak Nabi beri penekanan. Kena tahu tu. Janganlah sesuatu yang Nabi buat sekali dua kali tu pun buat dalam keadaan gitu ya. Kita buat sampai habis harta tu. Tadi ana sempat dengar tadi saja ya. Mojo sampai internet lah, you know. Dalam YouTube lah. Ada satu soalan orang tanya kepada seorang ustaz lah, nak tak sebutlah ustaz mana ni. Orang tanya dia lagu mana. Amalan soalan ni khusus lah. Soalan ni memang spesifik. Seorang beli kereta, lepas tu dia mai ajak, dia baca Yasin, dia tahlil, lepas tu jadi air dia waktu dia mandi kereta tu. Ustaz ni jawab, ustaz ni memang terkenal nah ni Indonesia ni. Dia kata boleh molek lah tu. Hak tu moleknya. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita baca Quran. Tengok tu. Nabi suruh kita baca Quran. Dan Nabi suruh kita berdoa. Kita dapat nikmat boleh kata tengok di hura tu kan. Molek lagi tu. Tu. Lepas tu dia sebutlah ayatnya cara dia tu. Kalau ada orang kata Nabi tak buat, Nabi beli kenderaan, Nabi beli unta, Nabi tak mandi unta dia. Kalau ada kata gitu, dia kata jawab, apa dia jawab apa ustaz? Tapi Nabi tak ada larangan. Nabi tak ada larangan. Nabi tak ada larangan jenis mandi unta. Apa sakit kepala dengar. Nak larang lagu mana? Mu sahabat tidak buat kerja lagu tu. Mungkin benda tu tak berlaku. Dia kena ingat ini satu poin besar. Kenapa Nabi sebut hadis bid'ah tu apa? Untuk apa? Untuk kikih lagu ni lah. Untuk benda-benda yang tak ada zaman Nabi tiba dibuat-buat. Untuk tu lah sebenarnya bid'ah tu. Dia kata tak apa molek lah. Dia kata apa-apanya. Dia kata mau baca. Lepas tu Nabi semaya ajak ni ada Nabi buat. Dia kata. Jadi maknanya bahayalah bagi anda jawapan tu sangat tidak tepat lah. Sangat tidak tepat. Molek lah dia kata. Lepas tu dia kata mandi kereta. Tak apa masalah. Dia kata. Nak buat lagu mana kita terus. Kita pun dengar begitu lah. Sebab tu dia insya-Allah kalau kita belajar secara sistematik lah daripada hadis ke hadis belajar, kita akan faham kalau hak sebenar lagu mana. Kita akan faham. Malah nak ulah nak bagi hak tolak lah. Tapi nak ayatnya dia sebut tu dengan begitu semangat lah. Dia kata molek. Bukan jadi hak walaupun Nabi tak buat, tapi hak ni sebenarnya
menepati kehendak Nabi. Siapa dia kata begitu? Tak apalah tu. Jadi tak apalah tu. Jadi sebenarnya itulah masalahnya. Masalah bila kita nak terapkan sunnah, sebab ada juga orang yang bertitle ustaz. Dia begitu cara dia berfikir. Nak macam mana? Padahal kita kata, kalau kita nak kata lah, nak beli kereta ni nak kecil benar, hak besar pada tu pun Nabi tak buat. Misalnya nak pergi perang, Nabi tak ada pun letak air sebekah, pakat baca, pakat minum air, mandi ke. Tak ada. Hak tu tak ada. Padahal besar benar, tak ada. Jihad sanamul Islam, Nabi kata. Dalam amalan Islam ni, jihadlah paling besar. Amalan paling besar, sehingga dianggap sanamul Islam, bonggol Islam itu. Tapi tak ada pun Nabi letak bekah jeluk besar, buhai pakat baca. Nabi pun tiup ada tu dong, berkebuk no. Tak ada. Pada perang ni berapa kali Nabi perang. Jadi perkara-perkara itu kena fikir sepatutnya. Jadi hak tu maksud ana buat lebih tu. Okey, kalau kita biarlah nak sebut, kita nak bincang tentang ni segi fik. Kenapa? Kenapa kita anggap perkara tu agak tak kena, sebab apa? Pertama sekali Nabi tu. Yang kedua, kalau berkait dengan kenderaan, jadi orang buat tu nak suruh apa dia? Orang hak buat ni dengan mandi, dengan baca Yasin, dengan tahlil, maya ajak, lepas tu dia mandi kereta air. Untuk apa? Untuk selamat. Bukan untuk supaya cat tu tidak pudar. Anda sebut tu untuk selamat. Lepas tu Nabi tak ada ajarkan kalau untuk selamat masa bawa kenderaan. Nabi tak ajar. Ada. Maknanya tak ada lagi. Ni tu yang dikatakan melampau. Mana tak cukup lagi Nabi ajar tu. Jadi kalau kita buat lebih, jadi apa unsur pendidik yang ada? Tak ada. Tapi kalau Nabi ajar ada unsur pendidik, kita boleh kata misal bismillahirrahmanirrahim, naik kereta, lepas tu baca subhanallazi sakhkhara lana, kita baca Nabi ajar. Dia ada unsur mengarah hati kita supaya bergantung kepada Allah. Hak ni buat dah. Jadi bila kita buat tak serupa Nabi, dia tak akan wujud tu. Sebab tu perempuan hak tu, hak sanalah kisah ni secara spesifik. 2-3 hari lepas dia mandi kereta ustazah nak mandi, ana pun tengok. Moga kita duduk tingkat atas tu nampak dia buat. Dia mula suruh ana buat, ana tak si. 3 hari aksiden kereta tu. Mak dia ayat ni. Mak dia kata, anak dia kata, tak ada apa juga tu, mak mandi kereta aksiden ni. Jadi bagi anaknya benda-benda gini dia akan menimbulkan fitnah, jadi sangkaan buruk kepada agama tu. Tak jadi apa juga. Buat supaya cara Nabi pun timbul fitnah. Padahal Nabi tak suruh kali apa tu. Untung-untung kau mampu kurang siapa masa dia supaya jadi benda-benda gitu hadirat tak boleh. Sebab tu berkait dengan ibadat tu. Benda-benda gitu. Tapi itu masalah kitanya. Enggak kadang-kadang ustaz hokah ni memang terkenal. Habis gerai lah. Kalau sebut dalam lubang mana apa orang kenal dia ni. Baik. Gitulah. Baik, cuba tengok lagi. Jadi Ibnul Qayyim kata dalam kitab dia. Ni kitab dia sangat terkenal ni. Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Nama kitab 2 jilid kitab ni. 2 jilid kitab ni rujuk ke saja 26 muka surat. Ni antara kitab pelik ke ni. Ni sepatutnya kena baca lah kitab ni. Apa maksud kitab ni? Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Maksudnya tipu daya syaitan, kegairahan syaitan. Maknanya ni apa ni? Ighathatul Lahfan ni mana kita timbul rasa senang hati, tak timbul rasa takut pada neraka, tak timbul rasa hidup ni sentiasa orang tak ada kebimbangan untuk akhirat. Tu salah satu perangkap syaitan. Dia menimbulkan perasaan kita bila kita selepas ibadat rasa senang hati. Tak ada kebimbangan Tuhan terima ke tak? Tak ada kebimbangan sejauh mana kualiti ibadat. Tak ada tu. Itu dia panggil ighathatul lahfan. Itu termasuk masayidis syaitan, tipu daya syaitan. Orang jenis over confidence semua ni. 2 jilid dia bicara tu. Anda tengok tadi, tengok kata parut ni kita ni nak. Sebelum ni pun kelih tajuk. Cuba duk tengok sebab dia 126 muka surat dia bicara tentang fihris, indeks dia dan juga rujukan dia lengkap. Dalam kitab ni Ibnul Qayyim sebut gini. Ni seorang ulama yang luar biasa juga Ibnul Qayyim. Banyak sungguh manfaat hidup dia dah semasa dia hidup, banyak sungguh manfaat dia. Siapa mati baru dia baca lagi kitab. Dia tak tahulah dia ada banyak mana pahala dia dapat. Kita nak baca pun malas.
Dalam kitab dia disebut gini, dia kata di antara tipu daya syaitan, semoga Allah lindungilah kita daripada tertipu dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni dia tak akan berhenti, dah memang tu yang kerja. Dia syaitan ni dia kerja sepenuh masa nak merosakkan manusia. Bukan kata part time, tidak. Kena ingat tu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada tipu daya syaitan. Jadi kata Ibnu Qayyim, syaitan ni dia buat kajian tentang seseorang. Orang ni peringkat mana? Dia buat kajian. Mana setiap kita ni ada rekod, ada file dia ni. Mana dia cuba kenal pasti jiwa seseorang, sehingga dia tahu di mana kekuatan dan di mana kelemahan seseorang individu itu. Tu. Apakah kekuatan untuk maju dan berani? Apakah orang ni semangat tinggi, semangat luar biasa, ataupun orang ni jenis mudah-mudah mengalah, menahan, dan juga kerendahan semangat dan sebagainya. Jika syaitan melihat bahawa seseorang itu jenis lemah semangat, mudah mengalah, maka bentuk tipu daya dia adalah dalam bentuk supaya dia mengabaikan ibadat, mengendurkan dan melemahkan semangat orang itu, dan supaya dia tidak melaksanakan apa yang diperintah. Kalau buat apa, buat dalam keadaan lepas, orang panggil sepuluh lepas batuk di tangga saja. Buat nampak mari macam, tapi gitu jelah. Ni bagi hak ni lemah semangat dia. Mana dia ganggu dalam bentuk tu. Dijadikan berat untuk dia melakukan ibadat, dan dia meremehkan ibadat. Kadang-kadang siapa mereka tinggal pun tak apa, tak berasa berat dah. Sehingga boleh sampai orang ini dia meninggalkan seluruh amalan agama, ataupun dia mengurangi dari segi kualiti, tak ada kualiti ibadat. Itu satu jenis. Yang kedua, kalau syaitan tengok seseorang itu, dia ni kuat semangat dia, sentiasa berlaku, orang panggil perubahan ke arah yang lebih baik, ada pemantapan dari segi akid, dari segi amalan dia lah, tinggi semangat. Lepas tu syaitan lepas saja kata. Cara nak godoh ni pula dia guna pendekatan lain. Cerdik Nathan ini. Sedap kecek gitu benarnya. Sepatu setengah semua orang tu kecek sedap gitu noh. Dia jadi masa bolak tobik tu noh. Tapi tebal lama nyakit ni dia kena pak tua ni lepeh nak buat payah. Sebab tu jangan dia amat kecek lagu tu. Tapi sebut dia sekali, bolak molek, minyak lemuk sekali. Sebab tu orang sedap kecek udah ni. Na'udzubillah, minta berlindung lah. Tu salah satu orang panggil tipu daya syaitan juga. Kena berhati-hati. Lepas putih-putih, sekali kuliah putih, lepas lega dah masa. Cerdik syaitan ni. Jadi orang-orang jenis semangat tinggi nak amal agama ni, syaitan tak akan lepas. Cuma cara dia goda tu berbeza. Di sini dia sebut. Jadi bagi orang yang lagu ni, dia akan menimbulkan, mana syaitan akan menggambarkan kepada dia perintah-perintah itu hanya sedikit. Ditimbulkan dia, semaya Nabi buat ni tak banyak mana, kita buat lebih tu ni bagi orang kuat semangat ni. Serta dia menimbulkan satu perasaan bahawa Nabi ni tak apa guna. Nabi dia maksud kita ni kita jangan tidur, kita semaya, kita pergi tak cukup etikah masjid, pergi cari lubang mana-mana. Tu syaitan buat. Ni bagi orang semangat, hak kuat ibadat. Siapa semaya tu kadang-kadang buat tu lebih daripada orang lain. Nabi pun tak semaya tu. Ni. Dengan anggap lagu mana? Nabi tak apalah dia maksa. Enggak, dia pun memang sudah dijamin dah kita dah. Mari proses. Siapa dia tu buat gitu? Timur pula syaitan lah. Jadi kalau buat semangat ni tak cukup ni. Dia mari tu. Dan sebenarnya kita sebagai manusia biasa ni, kita memerlukan lebih banyak daripada yang ada dalam nas itu, yang ada sudah timbul. Bukan mencuri ni semaya, dia timbul. Bukan kata dia baca WhatsApp ni baca Quran. Kau baca WhatsApp tu popok tu. Popok tu popok lain lah. Kita dok kita ni. Bekok putih-putih mata. Syaitan menjadikan jenis pertama tadi tu jadi kurang ibadat, padai nak semangat dia lemah. Hak ni rengai ya syaitan, dia pakai jitik-jitik gitu kata. Hak ni hak dia tumpunya kepada hak yang kedua ni.
Dan dia menjadikan yang kedua ni orang yang semangat kuat ni dalam agama, inilah lebih yang seharusnya lah. Sesungguhnya kebanyakan manusia telah terjebak kecuali sedikit di antara mereka pada kedua lembah ini. Lembah pengurangan, yakni meremehkan amalan agama, dan satu lagi melampau sehingga melanggar batasan ibadat yang Nabi buat. Tu. Sedikit sekali di antara manusia yang komitmen, yang istiqamah di atas jalan yang mana Rasulullah dan para sahabat buat, ikut jalan itu. Apa tu? Kerana nak lebih. Bayar kalau semaya banyak ketemu. Anak duk baca kita tu 150 semaya sunat. Semua disebut maksudnya tujuan kita nak ni biar memperbanyakkan duduk di rumah. Jadi hak Nabi aja tapi buat lah, tapi semaya lah. Tujuan dia nak ke dia tu nak dapat kelebihan. Ni hak peringkat kedua. Sebab tu di sini ana ada buat sedikit catatan berdasar pada kitab lain yang ana tengok. Ni. Jadi syaitan timbul ni bagi hak yang kedua. Hak keluar, hak semangat kuat tadi. Ahli agama hak mari masjid tak tinggal tu. Baca Quran semua tu. Syaitan timbulkan perasaan untuk buat lebih banyak daripada yang Nabi buat. Dengan itu dia akan rasa lebih besar ganjarannya. Ana nak sebut satu contoh. Ni hak berlaku pada Anas dia. Ana sebut dah sebelum nak sebut ni, hak ni terang benar ni. Anas dia pun sebiji seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Cerita dia ana pergi kuliah subuh tu. Jadi sebelum tu atas mesej AJK dia atas mesej, ustaz tolong cerita sikit lagu mana Nabi doa lepas mayat. Sekali ke dua kali ke? Dua kali ni maksudnya hak kata Al-Fatihah. Lepas tu dia doa pula. Ustaz beri penjelasan, kata tak apa. Ana pun beri penjelasan dua perkara yang poin yang kita sebutnya. Pertama sekali, ana sebut awal lagi, saya nak sebut ni hak Nabi buat. Bukan kata nak kritik mana-mana pihak. Kita nak hak Nabi. Pertama sekali, Nabi berdoa ni, kalau kita tengok dalam hadis, dia tidak berdoa berjamaah. Nak cari hadis tak boleh. Tak sabit. Itulah sebab kita doa agak amin. Jadi doa sebab kita masyarakat kita doa. Itu memang tak ada lah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada setengah-setengah ulama buat pun yang lebih ringannya doa sekali lah. Sekali dah habis. Itu lebih ringan. Mana tidaklah kata berat sangat. Jadi kalau hak buat Al-Fatihah tu lagi tak ada. Sebab ada juga setengah ulama kata ada juga Nabi buat baca derah doa tu sekali dua untuk mengajar doa lepas maya ni. Ada doa syariat tu, doa lepas maya. Sekadar tu saja. Hak tu pun tak ada Al-Fatihah. Jadi hak jenis dua kali tu ana tak tahulah, ana kata tak ada. Tiba-tiba ada seorang angkat tangan. Dia kata apa-apanya, dia kata kalau buat dua kan lebih banyak, kan lebih besar palahan. Ana kata dia bukan isu banyak, isunya tak serupa dengan Nabi. Dia kata tak boleh, dia kata tak betul ustaz sebut. Sebab bila kita buat banyak lebih susah, lebih besar pahala, kata betul. Tapi tak boleh ubah sunnah. Ana sebut gitu, jangan ubah sunnah. Sebab Nabi semaya 5 kali sehari jadi tak iman ni. Maklumat sahabat tengok tu, maklumat sangat jelas. Tak ada kalau kita baca kitab, tak ada amalan sejelas semaya. Tak ada. Hak paling jelas semaya 5 kali sehari. Tiap hari sampai mati. Sampai Nabi tak boleh bangun pun akak lagi gigi duduk cokoh maya. Tak ada sejelas semaya. Jelas sungguh. Tiba-tiba tak ada tu. Warna kira. Dia kata, dia kena pakai kaedah. Kata kaedah lah tu. Kau tak pakai tu boleh kaedah, dia kata. Marah dia. Bila dia marah tu, dia kata, Tok Guru dia kata boleh. Tok Guru dia ni ngajar Bukhari juga. Anda kata ada ke dalam Bukhari? Dah ngaji Bukhari? Ada ke sebut gitu? Dalam Bukhari ya paling tak ada. Aku saya jadi tegar juga bangun tu jadi tegar tu. Jadi ada AJK dia buat gini. Suhana putih nak kata mojo tak tobi api ke tobi api mana tu parah je. Muka pagi sejuk ni. Jawab putih awal gitu. Anak nak turun nak pakai lebar dia mari pegal ni. Nak kata berat lagu ni tu. Berkorban ni kata. Dia kata lepas ni kalau ustaz mari ustaz ajar dia tiimeh. Anak kata masjid dia tak ada tiimeh kau. Ada. Rupanya dia tiimeh tua kau itu. Kita tak kenal kan. Anak kata anak lepas telefon AJK kata nak suruh kita ulas sepatut royak lah latar belakang dia asbab urut tu.
Dia kata kalau ayat takut ustaz Zuhra tu. Rupanya ni anak ayah berat ni. Ni dah betul-betul supaya ni. Apa ya siapa dia suruh Hana sebut tu? Rupanya dia isu berat di masjid tu. Dia ada seorang tu email, orang muda tak nikah lagi lah. Dia baru habis di Mahat Dakwah di apa ni? Pulau Condor lah. Mahat Dakwah di Pulau Condor lah. Pulau Condor kan? Mahat Dakwah kalau dia tempat ngapa kalau lepas tu dia ada ngaji. Mahat Tafir Pulau Condor. Di Pulau Condor tu lah. Jadi kawan ni jadi tu email muda. Jadi budak ni bila dia jadi tu email, zikir pun selalu bob bunyi. Lepas tu dia doa sekali ya, tidak al-Fatihah kali kedua. Enggak tu email tua kritik dia, apa buat gitu buat 2 kali. Dia kata tu email, ana duk ngaji tak jumpa 2 kali. Kecuali tu budak ni budak jenis betul, tak nikah lagi. Dia jenis betul budak tak nikah ni. Dia kata boleh tu email tapi kena ada dalil. Dia minta dalil untuk email tu. Berapa itu email tu maru? Anak pun tak tahu jenis email atau email kalau guna anak tak tahu ni. Minta dalil berapa maru? Bila dia maru, dia bawa dalam mesyuarat, suruh pecat tu email ni. EJK buat surat ke bermain. Maruh lah EJK. Moga EJK situ jenis ciri-ciri beberapa orang EJK tu adalah pengetua sekolah, pengetua Mahat Tahfiz, sains, ada setengah tu pegawai pendidikan negeri pun ada EJK situ. Anak kenal lah. Dia kata ustaz nak pecat-pecat orang ni kena pakai kaedah. Apa masalah nak pecat dia? Gapo dia ni? Budak ni dari segi jadual kerja pun bagus. Moga ustaz tu email tua ni banyak tinggal, moga dia pergi ngajar Quran. Akhir sekali dia berkata kalau nak pecat kena ustaz sebab ustaz banyak tinggal tugas. Moga popok ni popok jadi EJK ni nak pecat orang ni dia ada kaedah dia. Akhir sekali dia cuba lobby suruh pecat budak ni, akhir sekali dia ditukar. Hak anak ayatnya balah apa? Selagi budak ni sebutkan ada kata anak, bukan anak kata tak ada, anak kata mana dalil? Marah tanya dalil. Sebab tu bagi anak mudah yang tidak. Kalau kita duk tengok ni kira. Ni lah dia nak buat lebih sebab dia rasa gitu. Dia terlupa dan Nabi tak buat tu. Cuma dia kata kalau buat kalau buat 2 lagi banyak. Dia kira gitu. Sedangkan agama dia tidak gitu. Agama ni asal dia molek tak molek Nabi buat macam mana? Tu pesek agama. Sebab kalau kita letak atas andai kalau buat gini Nabi semuanya buat gini banyak. Hak tu semua akan ada. Jadi kalau kita amal agama jadi ada versi yang berbeza-beza. Tak ada standard. Hak ni kita duk bincang. Jadi syaitan dia nak tu. Maknanya hak tu dalam kategori yang kedua lah tu. Bahaya hadirat. Jadi hak Ibnu Qayyim sebut ni memang tepat lah. Baik, cuba kita tengok lagi. Cuba tengoklah kita kata kalau di masjid kan, nama dia anak Nabi hak gatung tu, Zainab tak? Gatung tali di masjid. Nak nyandar maya. Nabi kata dah letih kat tidur lah. Nabi suruh buat tali tu. Tak? Nabi suruh buat tali. Bukan Aisyah. Apa tu bukan Aisyah, Zainab tu. Zainab bukan Aisyah. Jadi suruh buat tali tu. Buat. Apa suruh buat? Dia nak maya tu. Bukan duk gatung saja puas duk saja itu. Apa suruh buat? Sebab agama dia tidak nak menekan diri lagu tu. Dia ginilah mudahan kalau nak sebut je. Sebab ulama hurrah tu. Jadi Nabi tak benar kita buat ibadat dalam bentuk tu. Lepas tu apakah Nabi tak benar kita buat ibadat banyak semaya? Benar. Tapi bukan melalui cara tu. Cara itu dia menafikan istiqamah. Istiqamah ni mengikut ulama, salah antara ciri besar istiqamah yang kita buat tu adalah dia berlaku peningkatan dari segi kualiti dan juga kuantiti. Itu makna istiqamah sebenarnya. Jadi maknanya proses nak jadi boleh maya lama, boleh berzikir lama, dia bukan melalui cara menekan diri, tetapi melalui cara istiqamah. Istiqamah bukan ikat tali lagu tu. Buat semua. Buat sikit, lepas tu tambah sikit. Sebab tu ulama sebut, kenapa Nabi ada hadis satu ketika Nabi kata aku beristighfar 70 kali sehari. Tapi ada pula hadis aku beristighfar sampai 100 kali sehari. Ulama kata kalau kita tengok dari segi rentet hadis tu, hak 70 tu satu ketika. Lepas tu bertambah. Kau bersemangat. Rupanya kekuatan tu dia mari daripada istiqamah tu. Supaya juga. Kenapa bisa nak bakar bila dia nak sedekah habis harta dia Nabi terima. Tapi orang lain Nabi tak benar. Apa?
Sebab Sayyidina Bakar ni dia sudah sampai tahap tu. Jadi kena bina dulu kehidupan beragama dengan baik. Dia akan jadi peningkatan. Jadi kalau berlaku dengan cara betul, dia tidak rasa berat, dia tidak memberatkan, dia tidak menjejah ke kerja lain. Sebab tu ulama kata kalau kita ibadat waktu malam sehingga terjejah kerja kita sehari, tak boleh kita ibadat semangat tu, kena kurang. Kecuali kita latih diri kita sehingga sebuah sahabat Nabi misalnya. Ini anda baca dalam kitab Syiah, Nahjul Balaghah, dalam kitab Syiah. Dia heran pada sahabat Nabi dalam kitab Syiah. Kenapa sahabat Muhammad ni bila berlaku peperangan dia boleh tak tidur malam, esok perang lebih daripada orang yang tidur malam? Daripada mana tenaga itu? Bos Syiah apa pelik? Bahkan dia sebut dalam kitab tu riwayat sahabat Muhammad bila ni malam perang ni, moga dia tak boleh perang malam, moga gelap, moga dia guna pedang kan. Siang hari baru boleh perang. Jadi malam tu siapa beribadat lenguh sujud atas dahi, letak atas pipi sementara. Hilang lenguh sujud atas dahi semula. Apa jadi gitu? Jadi akhir sekali ulama kata-kata Syiah dia tak faham. Kerana sahabat Nabi ni dia memang lama dia hidup begitu, hidup dengan beribadat malam. Jadi hak kita nampak, bagi kita hak tidak begitu, kita nampak letih, kita nampak lenguh, kita nampak menyusahkan. Sahabat dia sebab terlatih. Jadi hak Nabi naknya ibadat ni perlu latihan, perlu perancangan. Jangan menekan diri, buat tu start dengan gaya ikat tali lalu. Bukan begitu yang dikehendaki. Itu je kita kena faham lah. Sifat ibadat tu gitu. Baik. Seterusnya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah kata lagi, dia sebut lagi Ibnul Qayyim sebut lagi, memaparkan secara panjang lebar tentang contoh-contoh dalam masalah ni tu. Dia perbincangan ini luas sebenarnya. Kalau nak sebut semua lah, nak bincang panjang, memang jadi tebal, banyak sangatlah perbincangan. Jadi beberapa contoh dia ketengahkan itu sebenarnya boleh dah untuk kita jadikan sebagai bahan untuk berfikir itu. Kalau nak tahu kena baca kitab tu lah. 2 jilid tu. Ana pun tak pastilah ada ke tidak terjemah dalam bahasa Melayu. Ada dah? Ada. Indonesia. Kalau tak boleh harap boleh beli baca tengok lagu mana. Ighathatul Lahfan min maqayidis syaitan. Rasa sedap, rasa confident, tak rasanya bimbang, tak pernah terfikir Tuhan terima ke tak. Duk sedap sama bila ibadat rasa sedap hati. Tak ada takut pun kepada azab Allah, tak pernah itu. Itu salah satu tipu daya syaitan. Nama kitab pun dia buat gitu dah. Baik. Disebutkan melalui jalur riwayat yang sahih dalam hadis daripada Nabi SAW bahawa baginda pernah bersabda, Al-qasda tablu. Nabi kata sederhanalah dalam hidup beribadat, sederhana, jangan melampau, kamu akan sampai ke destinasi itu. Kalau guru ana masa duk ngaji dia kata gini mudah dia, supaya kita buka air lah. Kalau kita buka kuat lah memang air tu lebih banyak. Tapi hak ngecik sebanyak mana ngecik keluar, hak kita air tu pergi keluar sebab dia kuat sangat. Lepas tu sampai satu saat dia boleh hilang sebab buka kuat dah habis meta ya, habis laki tu. Tapi kalau buka tu sederhana sekadar cukup untuk kegunaan sikit, tapi tu ambil sama. Itu yang dimaksudkan dalam agama kita. Atau tu guru kita buat contoh gitu. Nampak sikit pun tak apalah. Tu ambil sama. Nepuk ambil kali lepas tu, tunggu tahu rupiah pula. Tu tak sirah gitu. Itu bukan sifat ibadat yang Nabi ajar. Sebab tu Nabi kata al-qasda. Maksud hadis ini adalah hendaklah kamu berlaku sederhana pertengahan dalam segala urusan yang kamu buat. Sama ada perbuatan kamu tu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan menggunakan anggota-anggota yang zahir yang lain, tak kiralah, kena sederhana. Berlaku sederhana pertengahan itu maksudnya berada di tengah di antara dua tepi tadilah. Dua tepi antara yang mengabaikan tanggungjawab dan juga buat secara berlebihan, melepasi daripada hak yang Nabi ajar. Itu antara dua tu. Di tengah itulah orang panggil al-adlu ataupun al-awsat itu. Lalu dinukilkan pula melalui jalur yang sahih bahawa Nabi telah bersabda sebagaimana dalam Al-Musnad, dalam kitab Al-Musnad dan juga dalam kitab lain pada sebut. Gapo dia Nabi kata?
Nabi kata alaikum hadiyan qasida fa innahu man yushaddad din yaghlibuhu. Nabi kata hendaklah kamu berpegang kepada petunjuk yang sederhana. Hadiyan qasida, yang sederhana. Nabi tegas sungguh. Kalau kita perhati dalam hadis, Nabi tegas sungguh ni, tak boleh melampau dalam ibadat ni. Sederhana. Sederhana tu mana setara aku buat tu. Kerana sesiapa yang cuba nak memberatkan diri dalam agama secara melampau, dia akan kalah. Tak akan menang dia. Kalah ni maksud dia kalah ni sampai satu tahap dia jadi kurang. Dia jadi kurang tu dia jadi tidak berkualiti ibadat. Dia akan lemah, kadang-kadang berhenti terus. Tak say gitu. Tu tidak istiqamah. Istiqamah dia tak akan berlaku gitu. Adapun Ibnu Mas'ud, dia rahimahullah biasa, radhiyallahu anhu, biasa dia kata gini. Ini antara kata-kata Ibnu Mas'ud lah. Dia kata kena sederhanalah dalam sunnah. Bersederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Sungguh tu kat buat bid'ah dah habis harta. Rasa kagum pula dia, rasa bangga pula. Dari tidak lebih baik daripada orang yang ikut tepat Nabi ajar walaupun nampak sikit. Itu lebih baik lagi. Sebab apa? Hak tu hak betul. Banyak tu pun hak salah. Ibnu Qayyim berkata lagi, dia kata agama Allah ni, ya Allah turunkan kepada Nabi ni, yang dikatakan innad dina indallah Islam ni adalah agama dari sudut pengamalannya adalah antara melampau dan meremehkan. Tengah-tengah itulah agama yang Allah suruh kita buat. Jadi sebaik-baik manusia, kata Ibnu Qayyim, adalah yang berada pada titik tengah tu, yakni sederhana. Mereka adalah yang berada. Ni kena letak adalah, aku tu takut tak faham pula. Sebab kalau tengok Arab tu dia sebut alladzina, mana dia berkait dengan sebelum tu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang berada di titik tengah. Mereka adalah yang berada di atas pengurangan orang-orang yang lalai, namun tidak bergabung dengan orang yang melampau. Maknanya berada atas daripada orang yang lalai. Orang yang lalai ni meremehkan, dia di atas pada tu. Tetapi dia tidak sampai peringkat melakukan seperti al-ghulu, hak orang yang berlebih-lebih. Duduk tengah. Tu maksud dia nya. Orang ni lah yang katakan sebaik-baik manusia tu, hak berada di titik tengah. Orang lagu tu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan umat ini sebagai umat wasatiyah, umat sederhana, pertengahan. Dan ia adalah kebaikan dan keadilan. Sebab berada di tengah, di antara dua tepi yang tercela tadi. Dan keadilan adalah yang berada di tengah antara yang ekstrim ataupun yang mengabaikan. Sebab dia, kalau tengok harap dia tu, tidak berapa tepat lah tu, ekstrim. Ekstrim ni hak yang kedua tu. Hak lemah tadi dia buat sikit-sikit gitu, lebih kadang-kadang tinggal reda, ni bukan ekstrim. Hak ni mereka hak mengabaikan tanggungjawab. Dia panggil at-taqsir dalam hak Arab dia. Hak ni hak ghali ni hak ekstrim. Tu silap sikit terjemah dia. Hamu, gapo hamu. Afat itu bahasa Arab dia. Afat ni mana penyakit itu hanya menimpa hak duduk di dua tepi, hak tengah tak kena penyakit ni. Dia panggil afat. Hamu ni ke dia? Hamu je ni sebenarnya tak lah. Mana penyakit lain ayatnya. Tapi asal kita asal afat. Dan istilah tu diguna oleh Imam Ghazali. Afatul lisan, afatul ain, afatul uzun. Penyakit telinga dari segi rohani. Penyakit mata dari segi rohani. Dia guna istilah afat. Jadi afat tu mana penyakit agama, dalam agama dia timpa hak tadi, hak tidak kuat, langsung mengabaikan ibadat, buat pun lebih kurang. Dan dia akan kena juga penyakit orang yang melampau dalam agama, buat lebih pada Nabi nak buat, Nabi buat, sehingga jadi buat tu jadi lebih tu, sehingga kita mana lagu ni dah tak serupa dengan Nabi. Situlah timbul banyak kau pula tanggapan buruk pula berlaku di situ. Maka sebaik-baik perkara, adapun bahagian tengah, hak orang panggil ausat tu, hak sederhana tu yang dikehendaki oleh Allah, hak ni dia dibentingi oleh bahagian pinggir dia. Hak di tengah tu mana dia tak kena tu penyakit hama tadi tu. Sebab hak tu dia gomah di tepi lah. Hak tengah tak gomah, hak tengah tu hak nak. Gitu. Akhir sekali penulis kita ni dia berdoa, nak pindah pada tajuk baru, dia berdoa.
kita mohon kepada Allah Azza wa Jal Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi kita petunjuk ke jalan yang lurus menuju kepadanya. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada tergelincir dalam perkataan dan juga amalan. Tergelincir maknanya menyeleweng, terpesong daripada ajaran hak asal. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita taufik untuk taufik ni, kepada taufik ni menyelaraskan perbuatan kita dengan kehendak Allah. Tu dipanggil taufik. Sebab tu kita katakan biasa kita dengar penceramah bila dia wabillahi taufik wal hidayah. Minta supaya Allah selaraskan. Janganlah tindakan kita ni ada bercanggah dengan kehendak Allah. Itu mana taufik. Baik. Dan kita mohon supaya Allah memberi taufik pada kita untuk beramal berdasarkan nas wahyu yang dia turunkan. Serta kita boleh ikut sunnah Rasulullah dengan tepat, dengan kaifiat yang betul. Minta tu. Sebab nak baiklah kau orang Islam ni. Kalau dia buat binu'ah tu dalam kitab sebut, nak baiklah kau tu. Niat dia. Sebab tu orang tak besar niat tu. Orang besarnya mulut. Orang besarnya hati dia tu. Bukan mulut, hati dia tu. Orang besar perbuatan zahir dia tu. Kaifiat dia tu. Tu. Baik. Kita terus pergi sebab kitab ni ada sejilid lagi ni. Cuba kita tengok pergi pada poin yang ke-17 pula. Keutamaan Al-Quran dibandingkan sekadar berzikir. Hari ini kita nak bincang tentang Quran dengan zikir-zikir lain. Baik, sesungguhnya komitmen dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara terus-menerus adalah perkara paling utama yang digunakan seseorang hamba untuk mengisi waktu dia dan menghabiskan nafas-nafas dia padanya setelah mengerjakan fardu-fardu yang Allah tetapkan atas hambanya. Jadi hak fardu-fardu tu orang panggil bebanan fardu ain tu, hak tu tak banyak tu. Tapi hak lain tu, hak sunat-sunat tu, zikir tu. Jadi orang Islam ni lama hak jenis komitmen tu. Zikir semua. Kadang-kadang tu wasbih tu atas tekuk lagi ada. Panggil ni belik dua. Ada anak tengok dah tu. Hak perempuan duk zikir ni. Kita kata ni luak apa depan kita. Dia duk kecek kan duk panggil begitu. Rupanya duk berzikir. Dia tekuk ni dia punya wasbih tu besar. Kayu kokar. Dia sebut kan anak tanya berapa ni kalau duk tekuk ni. Dia kata dia kalau hak besar ni 1000 lebih, kalau kecil sikit tu dia 900 riyal. Oh kata apa kok. Kita guna tangan tak habis modal, tak perlu macam-macam lah manusia ni. Baik. So ni zikir, bila sebut zikir ni kita nak faham ni. Bila sebut zikir dia termasuklah perkataan. Zikir menyentuh semua perkataan, baik yang dicintai Allah dari asalkan perkataan kita tu Allah suka, Allah redha. Orang panggil zikir semua, tak kira lah bercakap, nasihat, semua jadi zikir. Tu orang panggil pemahaman zikir secara umum. Tak kira lah berupa baca ayat Quran ke, tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, tahlil, doa, mana-mana pun hak Tuhan suka. Orang panggil zikir secara umum. Baik. Tidak diragukan lagi bahawa yang paling utama daripada zikir-zikir ini, paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah tilawatul Quran, baca Quran. Tak ada khilaf ulama. Quran itulah sebenarnya hak paling besar, paling mulia, sebab dia kalam Tuhan semesta alam. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim daripada Nabi SAW. Kita nak bincang ni. Jadi kena ingatlah perbincangan ni, kalau anda tak boleh baca dulu sebelum ni, kita akan nampak satu gambaran bahawa ibu zikirnya adalah Quran itu. Seperti mana Nabi bersabda ni dalam Sahih Muslim. Nabi kata ahabbul kalami ila Allah arba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis ni Nabi kata ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Orang panggil hak kita sebut di lidah. Zikir lah, zikir secara lisan yang Allah paling suka 4. Gapo dia? Tasbih dengan mengatakan subhanallah, tahmid dengan mengatakan alhamdulillah, tahlil dengan mengatakan la ilaha illallah, dan takbir. Ini Allah paling suka. Baik, dalam lafaz lain, dalam Al-Musnad
Dia seumur kalau kita tengok dalam kitab, kalau dia guna alif lam gitu, al-musnad tu biasanya musnad Imam Ahmad lah. Umumnya gitu. Dia panggil itlaq, secara itlaq. Bila sebut al-musnad, mana musnad? Musnad ni banyak, musnad Imam Syafi'i pun ada. Musnad Imam Abu Hanifah pun ada. Tapi bila sebut musnad secara itlaq gitu, maknanya musnad Imam Ahmad. Dalam lafaz lain seperti yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad daripada Nabi SAW dengan sanad dia lah. Nabi bersabda, Nabi kata, ni mana kita kena gabung lah hadis tadi tu, jangan tengok tu saja. Nabi kata, afdalul kalam ba'dal Quran arba'un wahun minal Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ana terjemah ku bahasa kita mudahnya. Kalam, ucapan, zikir lisani yang paling mulia selepas Al-Quran ada 4, dan kesemuanya itu asal daripada Quran belaka tu. Wahunna 4 tu daripada Quran belaka asal tu. Gapo dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, daripada Quran belaka tu. Tapi kalau baca Quran lebih besar lagi. Baik. Dalam Sunan karya Imam At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, beliau menyatakan hadis ni hasan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, man syaghalahu qira'atul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Nabi kata, sesiapa dia duk sibuk baca Quran semua, boleh bawa kereta baca Quran, boleh kerja baca Quran. Nah, misalnya daripada zikir untukku dan meminta padaku, maknanya dia baca Quran, tak ada sibuk dengan tu, doa jadi kurang dah doa pada aku tu, duk puji-puji aku pun jadi kurang baca Quran. Sebenarnya baca Quran tu maksud dia kata dalam Quran ada belakang dah tu, komplit dah tu dalam Quran ada tu. Tak apalah, biarlah tu. Nak ayatnya perbandingan zikir kepada aku, minta pada aku, jadi kurang sikit. Apa sibuk dah duk baca Quran. Baik, orang lagu ni pasti aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada yang aku beri kepada orang yang duk minta doa pada aku sama-sama. Setengah orang minta doa banyak tapi baca Quran kurang. Baca Quran lebih banyak daripada waktu tu, Allah beri lebih banyak lagi daripada orang sentiasa minta pada dia. Imam Suyuti mudah sebut dalam kitab Itqan, sebab dalam Quran ni package yang lengkap, komplit dah ada. Aku nak minta juga tu mengenai Nabi aja, tapi nak ayatnya jangan sini soal ni ada sebut semua ni, maknanya baca Quran tu kena lebih utama daripada hak lain. Tu ya dia nak ayatnya. Baik. Ana ambil soal lagi dah. Kita ambil soal. Begitu pula dalam hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan tentang seseorang yang tanya kepada Nabi. Ada seseorang itu yang bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya ke dia? Orang dia tanya. Dia kata, sesungguhnya saya tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Quran. Boleh jadi dia ni jahil, tetapi baca saja, tak faham kamu satu. Ataupun nak petik. Yalah, manusia ni bukan alim semua. Orang Arab dah pun tahu pun dia tak boleh nak ambil. Dia sebenarnya orang Arab ni, anak baca, kalau dia tak ngaji, memang fashion fitnah. Berapa makna dalam Quran fitnah? Kalimah ruh tu dalam Quran berapa makna digunakan? Kalimah zalim berapa makna? Kalau semata-mata erti bahasa Arab, nonginya tu. Kalau orang Arab sekadar erti tak pernah belajar bahasa Quran misalnya, dia tak akan faham Quran, sesak betul dia. Tu. Maka ajalah apa yang mencukupi bagi saya dalam salat saya. Dia suruh aja sebab saya nak ambil sendiri mutiara daripada Quran, saya tak pandai. Nabi kata mana? Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu baca ginilah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca ni semua. Tapi jangan tinggallah, tapi makna perbanyaknya. Bagi setengah orang dia, yalah sebab kita dah. Kalau tak tengok Quran tak boleh nak baca Quran. Engkau bukan ingat semua. Ingat pun sikit-sikit je. Bagi hak lagu ni masa duduk rumah tu sesuai dekat ada sesuai baca Quran, tapi duduk tengah bawa kereta nak baca Quran tak ingat. Dah ni. Sebab tu anda sebut semua sebut dalam agama Islam kita ni walaupun banyak doa berjilid-jilid, tak pernah kita dengar ada ulama kita tahu wajib hafal. Tak pernah.
Tapi kebanyakan ulama misalnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad, misalnya jilid pertama tu bab zikir, bab doa, jilid kedua tu. Gapo dia dalam huruf As-Sailul Murajjah, misalnya 4 jilid yang menghuraikan Al-Adabul Mufrad, memang dia sebut sama. Sentiasa dia sebut. Jumpa semacam kita baca kitab tu. Dia kata Islam ni dia nak amal hak Nabi. Kamu boleh amal hak mana? Amal hak tu tak apa siapa mati boleh. Tak apa, asalkan amal hak Nabi. Allah Maha tahu dah, kita tak boleh nak buat gani, ni ada zikir khusus baca. Bolehkah kita ingat gitu? Kena kata tekuk sama lah kalau gitu. Doa tu tentu tak boleh. Jadilah ke mana nak amal ni? Sebab tu anak kalau kapur baca bismillah, yang wajib nak buat apa-apa, nak cedung baca bismillah, nak itu baca bismillah, lain tak ingat. Makna dia sentiasa ada jalan keluar dalam agama ni. Asal kesabit pada Nabi, kita akan dapat kelebihan sama saja. Memang ulama kata gitu. Memang ulama sebut gitu kan. Sebab ni lah. Kita habis sini lah, sebab ni dia bersambung lagi ni, dia buat kesimpulan ni. Berdasarkan hal ini, maka membaca Al-Quran adalah wajib dalam salat. Wajib dalam salat. Sebabnya orang ni dia macam gini lah, kita kata jelah, kata makna dia ni setahu mana anak pun tak tahu, tapi nak ayatnya nak baca Quran tak ingat. Sebab tu kalau kita tengok dalam pekoh kan, dalam pekoh katalah seorang tu boleh baca Quran, nak baca bismillah, Fatihah pun tak boleh, katalah ada ki dalam kitab pekoh. Setengah ulama kata dia baca lebih, tak betul pun baca. Tak, masalahnya tak boleh langsung katakanlah ada berlaku gitu. Harga dia boleh baca. Asalkan sabit. Sebab ni baca subhanallah, Nabi kata dalam semaya. Subhanallah berlaku. Rokok subhanallah berlaku. Tapi tak kira 40 tahun duduk main ni saja. Nak yang mungkin peringkat awal. Orang kampung duduk kawasan pendalaman mari. Sebab lagi Mekah lah. Pergi dengan duit MDB tu. Siapa Mekah ni? Siapa di Jeddah? Dia kata ustaz kita ni nak buat haji ke umrah. Kita nak. Malah sebut nama dia ni, mati dah dia ni. Mati dia tu ngulu. Tak usah sebut nama lah. Anak kata dah kerusuh ke dah? Dia tu kerusuh. Tapi dia lepas pada miqat tu tak ingat apa satu dia tu. Pandai juga dia gurang lepas miqat. Dia tak tahu tu bel. Mungkin masa tu dia siapa atas parah miqat ke dia istighfar aku tu bel niat ihram. Lepas tu tak ada niat ihram mana anak kata. Hak tu duk mikir ni kata ni. Kata tak ada apa lah orang tua ni. Nak ayat lagi mana orang lagi tu. Anak sakit lebih kurang ni. Doa terbatu kata tekok. Anak kata seratus lah kata nyosah kuduh ngelih tu. Anak kata gini kata baca Rabbana Atina sampai kelik. Tak tiga apa. Dia tu 14 kali. Marwah Safa Marwah Maghrib pula sah dia kira. Anak tunggu sejak dia. Wah, no tak mari lagi. Sebab anak ni kena jaga dia ni, sebab dia ni tak boleh lepas. Salah macam. Tak ada. Kita pergi ke saya tak ada dia. Tak ada apa. Pok kita ni 10 orang lebih kata lagu mana nak cari. Rupanya lepas tu 2 jam sejam lebih baru jumpa. Kita tobik cari. Dia tobik kok itu. Dia kata tidak niat nak tobik, nyata poh orang dia tu. Tobik kok itu dia pun tak tahu. Dia celak-celak luar tak tahu nak masuk. Anak kata berat. Anak kata ginilah kata. Kalau lepas ni kau nak buat haji kena pegang dengan saya. Dah baik ke dia tawah tu, dia buat sepuluh saat tawah. Saat tu buat 10 tawah, temu takut gitu. Tidak jadi 14 kali. Bagi lagu ni. Orang-orang lagu ni doa Rabbana Atina cukup. Patana kata minta selagi doa kepada ibu bapa. Lepas tu gapo dia nak minta. Hak kita nak minta kod Melayu. Kita tidak beban ke dia apa. Ni lah. Hak ni pun tak boleh baca Quran. Ni mana kelemahan pada lidah dan sebagainya. Nabi suruh baca ni. Berdasar pada hak ni lah, maka membaca Al-Quran itu adalah wajib dalam salat. Tidak boleh berpaling darinya kecuali saat tidak mampu baca. Hak Nabi bui ni pilihan ni adalah untuk orang yang tak mampu. Kalau mampu kena baca Quran. Tak boleh tak baca. Kalau Fatihah tu memang kata salah pun kena baca. Tak boleh pergi dah. Misalnya ada setengah-setengah lidah tu kan. Tak boleh pergi langsung. Ana ada pengalaman. Hak paling beratnya biarlah ni bukan sebut ayat bangsa dia ni lah. Dia orang Islam mualaf lah. Tapi hak ni hak seorang Cina ni lama dah tapi bagus dia, ana puji dia. Dia cikgu bahasa Inggeris. Hak Cina berbahasa Cina. Tidak mualaf dalam muka lama boleh anak apa orang tu. Kita ni pas mati mualaf. Nah, isteri dia ustazah.
Isteri dia mari jumpa, ustaz boleh kau tolong ngajar Quran Islam? Saya kata, ustazah ngajar diri. Tak boleh, dia kata. Saya tunggu dia jokoh saya. Dia jokoh tu guru, tak boleh ngaji dengan bini ni. Malu kat orang. Kata mari. Dia mari ngaji kita ke Cina. Dia tak ayak. Sudah kecoh. Kita tak biasa ni. Sakit kepala. Dia roh tak boleh sebut. Habis siapa nak tanya Tok Guru Quran awak lagu mana ni orang lidah tak disebut roh. Dia kata bangsa ke Cina. Dia kata memang orang Melayu tu jenis orang Melayu. Dia tak disebut roh. Tak apalah biarlah kalau dia nak ayat bila nak ngajar rupanya hak lain parok juga. Dia ni hebat bagus bahasa Inggeris. Dia jeri kata tak apa. Tak apa dia kata tak boleh baca setakat boleh. Lepas tu lagu mana saya nak baca dalam semaya. Dia pula timbul kata baca setakat boleh. Ngaji tu kerana dalam Quran tu wa man yatatta fil Quran orang sekat-sekat. Tapi dia usaha juga boleh dua kelebihan. Hak mahal tu boleh dengan sebab dia mengajar. Ada kelebihan jadi dia bahasa lega lah sikit. Mari hak sore lagi ni India. Anak kata tak ada apa. Berat pada hak ni pula. Sehingga kalau dua ni tak ada ke anak segar ngajar kita. Lega kita. Kalau dia mari tengok tu peluh dia. Siapa tu gua dia kata hak ni lah dia besar pahala ngajar dia kata. Ngajar. Anak kata memang betul besar sungguh pahala anak kata ngajar dua ni. Tapi dua-dua ni pun memang bagus, tak pernah tinggal kelas. Duduk gua Musa lagi kerja ni kalau dia klik-klik sudah lepas ngari. Tu hebat dia. Khatta ikra khatta maksud guna qiraati khatta. No ayat bunyi. Ni lah jenis-jenis lagu tu dia ada perkiraan lain dalam fiqh. Ayat agama Islam kita ni lah. Tapi tak apalah ni. Hak ni kita sambung semula, kita berhenti setakat itulah dulu untuk sebab minggu depan tu tak ada minggu lagi lah insya-Allah. Kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.